Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, saya mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama berkumpul untuk mendengar taklimat Pusat Sukan UiTM kepada mahasiswa baru bagi sesi pengambilan Oktober 2021. Walaupun negara kita sekarang berada dalam ancaman wabak COVID-19, tapi komitmen para mahasiswa yang dapat meluangkan masa untuk menonton taklimat pada hari ini saya amat-amat hargailah. Sebelum saya memulakan taklimat pada pagi ini, saya memperkenalkan diri saya dululah. Nama saya Ahmad Tamizi bin Muhammad, Timbalan Pengarah, menjalankan tugas-tugas pengarah Pusat Sukan UiTM. Okey, sedikit tentang latar belakang Pusat Sukan UiTM ini. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1971, dikenali sebagai Unit Sukan UiTM di bawah bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM. Dan pada tahun 2001, Unit Sukan UiTM telah dinaik taraf sebagai Pusat Sukan. So tahun ini merupakan ulang tahun ke-50 Pusat Sukan UiTM, penubuhan Pusat Sukan UiTM. Okey, dalam 50 tahun penubuhan UiTM ni, Pusat Sukan UiTM ni kita telah membuat berbagai-bagai kejayaan dan kecemerlangan untuk sukan UiTM dan juga negara. Okey, sebagai sebuah jawatan di bahagian Hal Ehwal Pelajar yang bertanggungjawab dalam memacu kecemerlangan sukan universiti, Pusat Sukan mempunyai visi dan misinya yang tersendiri. Okey, visi Pusat Sukan adalah untuk menjadi sebuah organisasi sukan yang cemerlang. Kita bukan saja nak cemerlang di peringkat IPT tapi juga di peringkat negara. Sebab itu kita merangka berbagai jenis program untuk mencapai kejayaan-kejayaan ini. Kita bukan saja menganjurkan program, kita juga menyertai pertandingan-pertandingan yang peringkat antarabangsa dan sebagainya, dan kita juga melahirkan atlet-atlet yang terbaik untuk IPT dan juga negara. Okey, dan juga misi Pusat Sukan UiTM adalah untuk menjadi peneraju sukan yang cemerlang dan melahirkan insan memimpin pada masa hadapan. Selain daripada kita melahirkan atlet-atlet yang cemerlang, kita juga nak melahirkan penggerak-penggerak sukan di kalangan pelajar-pelajar kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa yang hadapan. Okey. Seterusnya, objektif Pusat Sukan UiTM adalah satunya adalah untuk menjalin jaringan kerjasama dengan organisasi luar. Dan kedua, kita memperkasakan sukan berteraskan teknologi di kalangan warga UiTM. Ketiga, menyediakan prasarana sukan yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, iaitu kita menyediakan kemudahan sukan yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan kemudahan yang dengan baik dan sebagainya. Yang keempat, kita menjadi pusat pembangunan dan kecemerlangan sukan. Untuk pengetahuan anda semua, adik-adik semua, kita di Pusat Sukan juga, selain daripada kita buat program-program pembangunan sukan, kita juga telah dilantik oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai Pusat Kecemerlangan Sukan Bola Sepak IPT, di mana kita telah menyertai kejohanan bola sepak tertinggi di Malaysia ni lah, termasuklah Liga Super Malaysia di mana UiTM FC bertanding. Kelima, objektif Pusat Sukan adalah untuk menjadi hub pakar rujuk sukan, di mana apa-apa saja tentang sukan ini perlulah dirujuk di Pusat Sukan UiTM. Apa-apa aktiviti-aktiviti sukan atau program-program sukan ini akan dirujuk di Pusat Sukan UiTM dan kita akan memberi khidmat nasihat dan sebagainya. Keenam, meningkatkan mobiliti sukan di peringkat antarabangsa, di mana kita akan menghantar pelajar-pelajar kita bertanding, membuat latihan di peringkat antarabangsa supaya dia lebih terdedah dengan pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa dan boleh meningkatkan prestasi-prestasi atlet. Ketujuh, melahirkan pemimpin sukan di kalangan warga UiTM. Ini yang kita buat program-program khusus-khusus asas dan sebagainya untuk melahirkan penggerak-penggerak sukan di kolej, di fakulti, di kampus dan sebagainya supaya sukan berkembang di kampus-kampus UiTM. Kelapan, kita nak melahirkan usahawan berteraskan industri sukan. Ini salah satu perkara baru yang kita wujudkan dalam objektif kita, sebab kita memikirkan tentang bila pelajar tu ataupun atlet tu belajar dan bersukan dan sebagainya, tapi bila dia dah habis bersukan dan sebagainya, apa dia nak buat dengan kebolehan yang dia ada, dan kita memberikan input-input tentang usahawan, bagaimana dia nak menjadikan kekuatan dia sebagai atlet untuk berniaga dan menghasilkan pendapatan yang baik untuk dia pada masa hadapan. Dan kesembilan adalah untuk membangunkan kesukarelawanan sukan. Okey, sebab tu di Pusat Sukan kita banyak menganjurkan program-program peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa, dan dalam program-program peringkat kebangsaan dan antarabangsa ni ataupun program-program peringkat universiti sendiri pun kita memerlukan sukarelawan, sebab sukarelawan ni dianggap sebagai tunjang kepada. Seterusnya saya menerangkan sikit tentang governance Pusat Sukan. Okey, Pusat Sukan ni kita ada di seluruh kampus.
Di kampus induk kita dikenali sebagai Pusat Sukan UiTM, iaitu di kampus Shah Alam. Dan kita ada 3 kategori kampus yang kita tetapkan, iaitu satu kampus strategik. Iaitu kampus strategik ini ialah kampus yang mempunyai Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Sebagai contoh, kampus Perlis, kampus Negeri Sembilan, kampus Sarawak, kampus Pahang. Itu adalah kampus-kampus strategik kita lah. So di kampus-kampus strategik ini ada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi ni, kita dah letakkan niche-niche game-game yang dia akan fokus lah. Dan dia di kampus-kampus lain ni dia akan diketuai oleh ketua unit sukan, dia dikenali sebagai unit sukan. Cuma di kampus induk saja dikenali sebagai pusat sukan. Okey, salah satu lagi kampus tadi adalah di UiTM Selangor. Okey, kemudian kita ada kampus utama. Kampus utama ni adalah kampus-kampus negeri yang lain lah, selain daripada kampus-kampus strategik yang saya sebut tadi. Kampus-kampus utama macam Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Johor, ini adalah dan Sabah, itu adalah kampus-kampus utama. Dan kemudian kita ada kampus PFI dan satelit. Kampus PFI dan satelit ni adalah kampus-kampus yang di bawah kampus negeri yang diwujudkan secara PFI dan satelit. Okey. Seterusnya saya terangkan sikit tentang carta fungsi pusat sukan. Okey, kita di bawah TNC SCP dan kita ada 2 sektor yang berbeza dalam pusat sukan ini, iaitu sektor pembangunan dan sektor operasi. So sektor pembangunan ni lebih kepada program-program pembangunan untuk pelajar dan juga program-program pembangunan untuk atlet-atlet yang berprestasi tinggi. Okey, sebab tu kita ada unit pembangunan sukan. Unit pembangunan sukan ni ditugaskan sebagai sebuah unit untuk mengatur segala program-program pembangunan atlet untuk UiTM menyertai kejohanan-kejohanan di peringkat kebangsaan. Okey, macam sukan antara universiti, sukan antara IPT dan sebagainya. So kita ada satu lagi unit penggalakan sukan di bawah sektor pembangunan, dipertanggungjawabkan untuk menyediakan program-program penggalakan sukan di dalam kampus UiTM. Contohnya kalau juga ada sukan antara fakulti, sukan antara kolej, ini akan diuruskan oleh unit penggalakan sukan. Termasuklah kursus-kursus asas dan sebagainya akan diuruskan oleh unit penggalakan sukan. Dan program-program seperti untuk wanita, kita ada program Ladies Night. Ini adalah program yang dianjurkan oleh unit penggalakan sukan yang lebih fokus kepada kita punya strategic planning untuk sporting campus. Okey, kita ada unit kecemerlangan. So unit kecemerlangan ni tadi yang kita ada pusat kecemerlangan bola sepak tu diletakkan di bawah unit kecemerlangan sukan ni. Selain daripada pusat kecemerlangan bola sepak, kita juga ada Akademi Bola Sepak Negara, KPT, FAM dan UiTM. Ini diletakkan di bawah unit kecemerlangan sukan. So unit kecemerlangan sukan ni bertanggungjawab untuk menjaga atlet-atlet negara yang berada dalam UiTM. Ini tanggungjawab daripada unit kecemerlangan sukan lah. Okey, lepas tu kita ada unit pentadbiran dan kewangan yang menguruskan hal pentadbiran dan kewangan pusat sukan. Dan di bawah sektor operasi kita ada unit perhubungan media. So apa-apa saja program yang kita buat, kita akan hempaskan kepada media. Melalui unit perhubungan media ini juga bertanggungjawab untuk menelaras kita punya media sosial pusat sukan dan juga unit-unit sukan. Kemudian kita ada unit kemudahan sukan yang mengawal selia kemudahan sukan yang ada di UiTM. Dan unit perusahaan acara dan tugas-tugas khas. Unit perusahaan acara tugas-tugas khas ni dipertanggungjawabkan untuk menguruskan acara-acara yang dianjurkan oleh pusat sukan dalam peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa yang melibatkan agensi-agensi luar dan sebagainya. Okey, itu sedikit tentang pusat sukan. Seterusnya saya pergi kepada sedikit tentang latar belakang sukan UiTM. So orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta. So kita kena tahu sikit apa itu sikit tentang latar belakang sukan UiTM. Okey, kita punya moto sukan UiTM ialah When the Lions Roar. Kenapa kita pilih moto sukan itu? Sebab kita punya maskot adalah lions. Kita punya maskot adalah singa. Sebab kita ambil lions ni asal daripada nama pasukan rugby kita, iaitu Integma Lions. Okey, yang ditubuhkan pada tahun 80-an dahulu. So bila nama Integma Lions tu, bila kita dah naik taraf kepada UiTM pada tahun 2008, kita tukar kita punya maskot, kita kekalkan sebagai Lions tu adalah kita punya maskot lah. So When the Lions Roar merupakan moto kita. Dan kita pusat sukan ataupun sebagai organisasi sukan, kita ada logo sukan kita sendiri. Logo sukan ni memang kita ada logo UiTM, kita ada logo sukan. Logo sukan ni memang telah diwartakan oleh pihak universiti.
Untuk semua program-program sukan, kita akan menggunakan logo sukan kita yang ada bunga padi dan sebagainya. Inilah logo sukan kita lah. Dan kita juga ada logo Cotigen. Kalau you tengok logo Cotigen tu ada tim UiTM tu. Kalau you tengok ada baju-baju yang ada orang pakai baju yang ada logo tim UiTM tu, maksud dia adalah atlet UiTM yang mewakili UiTM dalam peringkat kebangsaan, seperti sukan masum, iaitu sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun sukan IPT dan sukan-sukan anjuran peringkat kebangsaan yang lain lah. Right? Okey, sebagai saya sudah maklum sebelum ni, memang tahun ini merupakan tahun ulang tahun penubuhan pusat sukan, iaitu tahun 50 tahun penubuhan pusat sukan UiTM daripada tahun 71 hingga 2021. Alhamdulillah, sepanjang 50 tahun ini berbagai-bagai jenis kejayaan kita dah mencapai untuk pihak universiti dan juga pihak untuk negara lah. Jadi kita berharap 50 tahun akan datang kita akan terus cemerlang lah. Dan untuk makluman semua, pusat sukan UiTM ni merupakan pusat sukan yang terbaik lah di antara IPT di dalam negara ni lah. So kita dah menjadi juahan untuk sukan Universiti Malaysia dah saya tak tahulah nak kira berbelas-belas kali dah kita menjadi juahan keseluruhan. Dan kita pun dah menjadi 2 kali juahan untuk sukan IPT. Sepanjang 4 kali penganjuran, kita dah 2 kali menjadi juahan keseluruhan. Dan insya-Allah next year untuk sukan IPT kita target untuk menjadi juahan keseluruhan sekali lagi lah. Okey, kita sama-sama lah berdoa supaya pusat sukan UiTM dan juga UiTM terus menjadi kuasa besar sukan di peringkat IPT, insya-Allah. Okey, pada masa sekarang ni terdapat hampir 43 orang atlet negara yang berada dalam UiTM, iaitu rugby ada 5 orang, olahraga ada 2 orang, kanu polo 2 orang, hoki 2 orang, catur ada 2 orang, temping bowling 4 orang, taekwondo 2 orang, sepak takraw 1 orang, menembak 2 orang, memanah 1 orang, kriket ada 4 orang, bola baling 4 orang, bola sepak 2 orang, petang 4 orang, bowling padang 3 orang, softball 1 orang dan perahu naga ada 2 orang. Dan insya-Allah dengan kemasukan adik-adik ni makin ada lagi penambahan atlet negara yang menyertai UiTM untuk sebagai atlet dan juga pelajar. Dan bilangan atlet negara di dalam kampus ni akan bertambah lah, insya-Allah. Okey, saya memperkenalkan ini adalah 2 orang atlet UiTM yang telah bertanding dalam Olimpik Tokyo 2020, iaitu saudara Karoniza Muhammad Afendi, perahu layar, dan juga saudari Juni Karimah Nur Jamali. Saudara Karoniza ni adalah kali ketiga dia bertanding dalam Olimpik di London. Sebelum ni di London dan di Rio, dan yang ketiga di Tokyo Olimpik. Dan kedua-dua pelajar atlet ni adalah pelajar sains sukan di kampus Perlis, sebab dia punya pusat latihan di Langkawi, so ditempatkan di kampus Perlis, so supaya mudah pergerakan dia untuk menjalani latihan lah. Jadi saya memperkenalkan pasukan UiTM FC yang sekarang bertanding dalam Liga Super. So kita merupakan pasukan IPT yang pertama yang telah bertanding dalam Liga Super, liga yang paling tinggi dalam negara kita ni. Bukan senang-senang, tak ada universiti lain atau IPT lain yang dapat mencapai kejayaan seperti UiTM FC lah. Jadi inilah pasukan UiTM FC. So UiTM FC bertanding dalam Liga Super. Selain itu kita juga bertanding dalam Piala Malaysia. Kita bertanding dengan pasukan-pasukan terbaik negara. Dan selain UiTM FC yang bertanding dalam Liga Super dan Piala Malaysia, kita juga ada pasukan-pasukan pembangunan yang lain, iaitu kita ada pasukan Piala Presiden, pasukan bawah 21 tahun untuk Piala Presiden. Kita juga ada pasukan bawah 19 tahun untuk Piala Belia. So ini adalah pasukan-pasukan pembangunan. So pemain Piala Belia dan Piala Presiden ni yang mana telah menunjukkan prestasi yang baik akan diserahkan kepada skuad utama UiTM FC. Okey, dalam Liga Kebangsaan juga UiTM juga ada pasukan hoki yang bertanding dalam Liga Premier TNB MHL. Ini merupakan Liga Premier TNB MHL ini merupakan liga yang paling tinggi lah. So selepas 5 kali kita menjadi johan Division 1, sekarang ni UiTM HA ataupun UiTM Hockey Association ni telah 3 tahun kekal di dalam Liga Premier TNB MHL lah. So untuk tahun ni tempat terbaik kita adalah tempat kelima dalam Liga Premier TNB MHL. So insya-Allah dia orang akan bertanding lagi dalam Liga Premier tahun depan, dan mungkin target dia orang lebih tinggi lah untuk sekurang-kurangnya ke peringkat separuh akhir ataupun best top 4 di Liga Premier.
Okey, selain daripada pasukan hoki, kita ada satu lagi pasukan yang bertanding dalam liga kebangsaan, iaitu pasukan Intekmal Lions. Okey, Intekmal Lions pasukan rugby kita yang bertanding dalam Liga Super Rugby Malaysia. Okey, Liga Super Rugby pun merupakan liga paling tertinggi sekali dalam kejohanan rugby Malaysia. Okey. Kemudian sebelum saya cerita lebih lanjut, saya akan terangkan kepada adik-adik semua tentang dan memperkenalkan tentang kemudahan sukan yang ada di UiTM Shah Alam ini. Okey, yang cukup baik dan cukup bertaraf kebangsaan dan sebagainya yang adik-adik boleh guna, kan. Okey, ini merupakan stadium UiTM ataupun yang kita kenali sebagai Home of the Lions. Okey, stadium kita lengkap untuk pertandingan Liga Super dan sebagainya. Kita ada track larian dan sebagainya. So you boleh tengok sini lah. So kita punya scoreboard, electronic scoreboard yang cukup cantik dan sebagainya lah. So saya rasa dengan padang kita yang cantik ni, kita adalah merupakan stadium IPT antara yang terbaik lah di negara kita. Okey, yang diiktiraf oleh pihak FAM untuk pertandingan Liga Super dan Liga Perdana. Okey, kita juga ada kompleks kolam renang di UiTM Shah Alam ni. Kompleks kolam renang kita adalah totally tertutup. Okey, totally tertutup. Dan what is special about selain kolam renang kita ni bersaiz Olimpik, kolam renang ni bersaiz Olimpik, apa lagi yang istimewanya selain daripada kita berkonsep tertutup, kita ada sesi yang berbeza-beza. Kita ada sesi untuk lelaki, kita ada sesi untuk wanita. So maknanya kalau wanita tu dia datang swimming tu, dia tak akan ada lelaki dekat situ lah. Kalau ada lelaki pun adalah lifeguard saja. So kadang-kadang pun lifeguard pun kita cari lifeguard wanita. So lebih selesa lah untuk siswi-siswi untuk berenang di kolam renang UiTM. So datang saja berenang ni, ikut sesi. So kita ada sesi lelaki dan sesi wanita. Inilah antara tarikan utamalah kolam renang kita. Dan di kolam renang ni juga kita ada kita punya sauna. So lepas adik-adik swimming, boleh terus pergi sauna yang kita sediakan kepada adik-adik semua secara percuma. Okey. Kemudian kita ada stadium hoki yang kita diterima pada tahun 2018 setelah kita menjadi juruhan Division 1 sebanyak 5 kali. So kita dianugerahkan stadium hoki UiTM di dalam kompleks sukan kita. Ini stadium hoki kita yang kita gunakan dalam Liga Premier TNB MHL. Di kompleks sukan juga kita dapat 2 gelanggang bola tampar dan 6 gelanggang squash. Okey, 2 gelanggang bola tampar dan 6 gelanggang squash. Lain itu di kompleks sukan terdapat juga 4 gelanggang tenis dan 1 gelanggang bola baling. Okey, kemudian kita ada 2 gelanggang bola keranjang dan 6 gelanggang badminton yang adik-adik boleh guna pakai di kompleks sukan. So kita ada 2 gelanggang bola keranjang, saya rasa mencukupi untuk penggunaan pelajar-pelajar di Shah Alam, dan 6 gelanggang badminton dalam dewan kompleks sukan kita. Selain itu kita ada 8 meja pingpong dalam dewan kompleks sukan dan juga 1 gelanggang futsal. Tapi futsal kita tak tertutup lah, tapi kita dalam proses untuk membumbungkan kawasan-kawasan gelanggang futsal ini. InsyaAllah kalau diizinkan Allah dan ada pertukaran yang mencukupi, kita akan membumbungkan gelanggang futsal kita supaya adik-adik boleh guna lah. Kalau hujan pun still boleh guna. Dan untuk mengetahui adik-adik semua, gelanggang futsal ni pun kita buka sampai malam lah, sehingga pukul 11 malam kita akan buka. Kalau sesi operasi yang biasa boleh digunakan pakai nanti. Okey, insyaAllah. Dan di kompleks sukan juga kita ada 1 padang latihan rugby atau padang rugby dan 12 gelanggang petang yang adik-adik boleh guna setiap hari. Okey. Kemudian selain di kompleks sukan UiTM, kita juga ada kemudahan-kemudahan sukan di kompleks sukan Seroja, di Kolej Seroja, iaitu kita ada 4 batting cage kriket dan kita ada lapang sasar memanah. Dan di kompleks sukan Seroja juga kita ada 1 gelanggang sukan pantai. Okey, yang kita gunakan untuk bola sepak pantai, bola jaring pantai, bola tampar pantai, apa-apa sukan-sukan pantai kita akan gunakan di gelanggang sukan pantai kita lah. So gelanggang sukan pantai kita ni juga digunakan oleh pihak FM untuk latihan pasukan bola sepak pantai negara. So itu menandakan yang kita punya gelanggang tu ataupun kita punya kemudahan-kemudahan ni memang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa lah. So kita juga menganjurkan kejohanan peringkat antarabangsa di gelanggang sukan pantai kita. Okey, dan kita ada kompleks sukan juga di bangunan HCP, iaitu ada 4 gelanggang badminton. So gelanggang badminton ni memang
dikhaskan untuk badminton saja. Dia punya mat dia memang lain daripada gelanggang di kompleks sukan. So kalau you nak rasa main dalam gelanggang yang lebih best lah, senang cakap yang lebih best lah, dengan matnya yang lebih baik dan sebagainya, you pergi ke bangunan HCP. Jadi kita ada 4 gelanggang badminton situ, dan kita ada 4 gelanggang tenis juga di kompleks sukan HCP. Jadi sampai itu di kompleks sukan HCP juga kita ada gym dekat kompleks sukan HCP. Okey. Seterusnya kita ada 2 padang rumput dan 1 padang sintetik. Ini berada dekat berhadapan dengan Dewan Agong Tuanku Chancellor. Ini untuk yang adik-adik boleh guna pakai. Sampai ke malam pun kita buka untuk adik-adik membuat latihan dan sebagainya, ataupun nak bermain bola sepak dan sebagainya. Kita ada 1 padang sintetik kat atas tu dan 1 padang rumput. Okey. Satu lagi saya akan ceritakan tentang apa yang specialnya, macam mana UiTM boleh menjadi GAH sebagai pusat sukan yang cemerlang dalam sukan IPT. Untuk memacu kecemerlangan ini, kita memerlukan sokongan-sokongan bukan saja daripada pihak atasan dan tapi juga daripada pelajar-pelajar kita semua. So kita ada kelab penyokong kita sendiri, iaitu The Lion Stroke. Okey, bila kita dengar The Lion Stroke ni, ini memang kelab penyokong UiTM. Lion Stroke ni bukan saja menyokong pasukan bola sepak, dia menyokong semua sukan-sukan yang UiTM sertai. Okey, kalau kita ada sukan majlis sukan universiti Malaysia ataupun sukan IPT dan sebagainya, kita akan bawa kita punya Lion Stroke ni untuk datang beri sokongan kepada kita punya atlet yang bertanding. So bila kita ada sokongan tu, maka dia akan meningkatkan kita punya semangat untuk bertanding, dan hasilnya kita akan dapat keputusan yang cukup baik lah. Kita ada juga makmal sukan. Untuk pusat sukan kita ada makmal sukan kita yang menilai prestasi-prestasi atlet kita yang kita kenali sebagai The Lions Lab. Dekat sinilah kita membuat uji kaji, kita membuat ujian dan sebagainya kepada atlet kita, supaya prestasinya kekal hingga dapat dalam prestasi terbaik. Walaupun diorang menjalani kelas dan sebagainya, tapi prestasi diorang di atas padang tetap dalam situasi yang terbaik. So melalui sekiranya dia orang ada masalah dari segi kecederaan dan sebagainya, so dia akan datang ke lab dan kita akan uji dia, tengok sampai bila tahap kedekasan yang baik, dan kemudian kalau dia dah bersedia untuk bermain, kita akan lepaskan dia orang untuk menyertai pertandingan. Okey. Di samping itu, sekiranya ada atlet yang mengalami kecederaan dan sebagainya, kita juga ada bilik rehabilitasi. Okey, bilik rehabilitasi ataupun rehab punya room ni adalah untuk kegunaan kita punya pasukan fisioterapi kita, yang akan memberi kaedah pemulih cara balik kepada atlet-atlet kita yang cedera dan sebagainya. Dia akan buat rawatan kat sini dan sebagainya. So kalau adik tengok ni adalah kolam tu adalah kolam untuk mandian ais. So kalau you injured dan sebagainya, dia akan bagi you mandi ais. Sebab untuk soft tissue injuries ni ataupun kecederaan soft tissue ni, dia lebih cepat untuk sembuh kalau you menggunakan kaedah mandian ais dan sebagainya. So kita ada macam-macam lah alat-alat yang ada dekat kita punya bilik rehabilitasi ni, okey, yang diselenggarakan oleh kita punya fisioterapi yang merupakan pelajar-pelajar UiTM, yang merupakan fisioterapi kita ni. Okey. Di samping itu juga, salah satu cara untuk mengekalkan prestasi kita juga ada kumpulan bantuan teknikal ataupun dikenali sebagai team supporting group, yang merupakan pakar-pakar dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Okey, mereka inilah yang akan membuat kajian dan sebagainya tentang bagaimana nak meningkatkan prestasi atlet dan sebagainya, macam mana kaedah untuk menang dan sebagainya, dari segi video analisis, dari segi biomekanik, dari segi nutrition, dari segi fisioterapi dan sebagainya, fisiologi. Ini yang pakar-pakar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi inilah yang membantu kita untuk meningkatkan prestasi UiTM semasa dalam kejohanan dan sebagainya. So alhamdulillah lah, inilah kelebihan yang kita ada di UiTM berbanding dengan IPT yang lain. Sebab itulah berbezanya kalau kita berada di sebagai atlet, kita berada di UiTM dengan berbezanya kita berada di IPT lain. Kalau you berada di IPT lain, you tak akan dapat treatment yang sama yang kita bagi di UiTM ni. Okey. Okey, macam saya cakap tadi lah, kemudahan-kemudahan ni semuanya kita berikan secara percuma kepada you all semua. So jangan lupa untuk gunakan dan sebagainya. So macam mana nak guna kemudahan ni? Satu, secara walk-in. Kalau you walk-in, you datang, you bawa matric card ataupun kad pelajar you untuk pinjam peralatan dan sebagainya. Tapi kalau walk-in ni, dia ada sikit masalah dia. Kalau you nak, contohnya kalau you nak datang main tenis, tiba-tiba you nak walk-in, datang, tiba-tiba gelanggang tenis tu dah penuh orang. Jadi you terpaksa tunggu hari lain lah. Tapi
Kita di pusat sukan juga ada kaedah secara online. So kalau you nak rasa you nak booking kemudahan tu, you boleh buat tempahan secara online. Okey. Ini adalah link tempahan kita menggunakan link tempahan BSU, bsu.uitm.edu.my. You buka tu nanti akan ada skrin untuk login dan sebagainya, daftar sebagai, you register sebagai pelajar UiTM. So you akan tengoklah dekat mana kekosongan yang ada, bilakah kemudahan-kemudahan tu yang ada dan sebagainya. So dia akan ada manual untuk booking kat situ. So you check balik menu booking tu, tengok menu yang untuk booking dan sebagainya, you buat tempahan, tengok kekosongan yang ada. So supaya bila you tempah kemudahan-kemudahan sukan tu, bila you datang, so kemudahan sukan tu akan disediakan untuk you seorang saja ataupun you punya group saja. Maknanya orang lain kalau dia datang walk in, kalau dah ada tempahan, dia tak boleh masuklah galangan sukan yang telah ditempah. Okey. So secara online, kat mana-mana pun you boleh tempah. Menggunakan handphone dan sebagainya pun you boleh tempah. So nampak you boleh merancang lah bila you nak buat latihan dan sebagainya. Okey. Ini adalah tempahan secara online. So ini kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada you lah. So supaya you tak berebut nanti. Okey. So you dapat menjalani latihan dan sebagainya. Okey. Okey, itu saja tentang kemudahan sukan yang UiTM yang kita sediakan untuk UiTM. So kalau you ada masalah dan sebagainya, kita ada unit kemudahan sukan di pusat sukan UiTM ni. You boleh datang ke unit kemudahan sukan. Unit kemudahan sukan terletak di Stadium Hoki UiTM. Datang ke unit kemudahan sukan. So dia boleh bincang dengan pegawai di unit kemudahan sukan di situlah. Okey, dan untuk dapatkan apa macam mana kaedah-kaedah yang untuk you nak, sama ada you nak buat tempahan untuk program dan sebagainya, you datang ke unit kemudahan sukan selain daripada online dan sebagainya. Okey, tetapi dalam musim Covid ni, make sure kita buka juga kemudahan sukan untuk pelajar mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. So you kena ikut SOP lah. So kena ada datang bawa, kena ada register Mas Sejahtera, kena pakai mask, untuk masa register tu kena cek suhu dan sebagainya lah. Itu ya kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN dan juga KBS untuk musim Covid ni. Okey. Khususnya adik-adik, dari segi perkembangan sukan dekat UiTM ni, untuk demi mengembangkan sukan di UiTM ni, kita telah membuat beberapa MOU dengan persatuan-persatuan sukan dan juga kelab-kelab sukan dan sebagainya, sebab kita nak menjalankan proses mobiliti sukan antara pelajar kita dengan kelab-kelab sukan ataupun persatuan-persatuan sukan yang lain. Okey, kita ada MOU dengan Persatuan Bola Sepak FAM untuk program-program pembangunan bola sepak negara, iaitu adalah kita tubuhkan Akademi Bola Sepak Negara UiTM, KPT dan juga FAM. Okey, kita juga ada MOU dengan Majlis Sukan Negara untuk program One State, One Center dan One University. Okey, maksud dia kita ada program ni, kita langsung untuk semua kampus-kampus UiTM seluruh negara. So mana atlet negeri di kampus-kampus akan dimasukkan di kampus-kampus negeri dan juga di kampus induk lah. Ini adalah MOU kita bersama dengan Majlis Sukan Negara. Sampai itu dengan Majlis Sukan Negara juga kita ada memorandum dengan untuk program National Football Development Program, iaitu NFDP. Kita juga ada MOU dengan Persatuan Bola Sepak Selangor dan beberapa buah universiti di Korea Selatan seperti Tongwon University Korea Selatan, Honam University Korea Selatan, Jeju International University Korea Selatan, Incheon National University Korea Selatan, Inje University Korea Selatan. Dan kita membuat MOU dengan Korea Selatan ni, Universiti Korea Selatan ni, sebab kita melihatkan dia punya tahap sukan yang cukup baik untuk kita hantar kita punya atlet-atlet kita ataupun pelajar-pelajar kita membuat program-program mobility atlet di Korea Selatan ni kan. Selain itu kita juga ada buat program mobility untuk kelab bola sepak, beberapa kelab bola sepak di Korea Selatan lah, iaitu dengan Busan United, dengan Incheon United dan juga dengan Jeju United. Okey, ini adalah antara beberapa program MOU yang telah kita buat. Okey, dan insya-Allah tahun depan kita ada beberapa lagi persatuan-persatuan dan kelab-kelab yang akan membuat MOU dengan Pusat Sukan UiTM dan juga UiTM lah untuk membangunkan sukan UiTM. Okey. So bila ada program mobility ni lah, kita akan hantar pelajar-pelajar kita akan hantar pelajar kita sebagai sukarelawan, kita akan hantar pelajar kita sebagai membuat latihan industri dan sebagainya. Kita akan hantar atlet kita untuk menjalani latihan di
persatuan-persatuan ni dan juga menyertai pertandingan. Alright. Okey adik-adik, untuk program-program seperti kampus, untuk program-program penggalakan di kampus UiTM ni, pihak pusat sukan telah merancang beberapa program-program sukan dalaman. Sebagai contoh, sukan antara kolej dan juga sukan antara fakulti yang kita adakan di semester yang berbeza. Kita ada juga liga-liga bola sepak, iaitu bola sepak Piala Timbalan Net Chancellor, bola sepak Piala UiTM di Hatiku, bola sepak Piala Pengarah Pengguna Pelajar. Kita juga ada program Ladies Night yang di mana setiap hari Rabu kita akan tutup kemudahan kita kepada semua pelajar-pelajar siswa, dan kita akan buka untuk pelajar-pelajar siswi sahaja. So macam-macam program-program siswi lah yang kita buat di situ. So semua siswi-siswi boleh menggunakan kemudahan kita, dan kita ada program senam aerobik dan sebagainya untuk siswi-siswi UiTM. Program ini juga akan kita buat di kolej-kolej kekidaman pun, kita akan buat program-program Ladies Night. Dan kita juga ada UiTM Esport League yang cukup famous sekarang ni, peringkat-peringkat pelajar-pelajar sekarang. Kita ada macam-macam pertandingan secara e-sport yang seperti Valorant, kita ada PUBG, Mobile Legends, PES, FIFA dan sebagainya lah. So you can join this program kalau you berminat dengan e-sport dan sebagainya. Saya rasa memang ramai yang berminat dengan e-sport sekarang. Dan untuk wanita pun kita ada Liga Futsal Wanita untuk Piala Pengarah Pengguna Pelajar, Liga Bola Jaring untuk wanita, dan juga khusus asas permainan di mana kita akan melahirkan penggerak sukan di peringkat kolej dan juga fakulti. So di mana you rasa you nak main game-game apa yang you tak pernah main, macam frisbee ke petang ke sebagainya, you tak tahu nak main, you boleh join khusus asas permainan ini. Okey, dari segi penyertaan peringkat kebangsaan, macam saya tunjuk tadi lah, kita ada bola sepak Liga Super, tadi kita ada bola sepak Piala Presiden, Piala Belia, kita ada sukan antara IPT, iaitu sukan IPT Sukip yang telah 4 kali penganjuran dia. 2 kali UiTM jadi juara keseluruhan, 2 kali UPM jadi juara keseluruhan. So kita memang fight dengan Universiti Putra Malaysia je. So ini yang kali kelima, tahun depan insyaAllah bulan 8 kita nak ambil balik sebagai juara keseluruhan daripada UPM. Okey, kita ada karnival sukan Masum. Masum ni adalah Majlis Sukan Universiti Malaysia yang kita dah berbelas-belas kali champion. The last karnival sukan Masum yang dibuat pada last year sebelum pandemik COVID-19, kita merupakan juara keseluruhan. Okey, kita dah masuk Liga Hoki Kebangsaan yang saya tunjuk tadi, TNB MHF Premier League tu, dan kejuaraan rugby Super Liga Kebangsaan, dan kejuaraan silat antarabangsa dan kejuaraan silat seni antarabangsa. Okey, ini antara penyertaan peringkat kebangsaan lah yang kita masuk. Dan kejuaraan ada juga kejuaraan kebangsaan lain yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan kebangsaan yang macam softball dan sebagainya pun pihak UiTM menyertai juga. Okey, ini adalah penganjuran program antarabangsa yang memang kita buat setiap tahun, iaitu UiTM International Beach Soccer di gelanggang sukan pantai kita, UiTM International Sport Fiesta. Okey, UiTM Sport Fiesta ni merupakan kejuaraan tahunan yang kita buat dah sejak tahun 2006 lagi. Sejak tahun 2006 lagi sehinggalah sekarang. Dan hampir 36 universiti daripada seluruh daripada luar negara yang menyertai kejuaraan UiTM International Sport Fiesta ni. Ada daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Filipina, daripada Hong Kong, daripada Australia, daripada China, daripada India, Pakistan, ya, banyaklah, Sri Lanka yang menyertai kejuaraan UiTM International Sport Fiesta ni. Dan ini merupakan kejuaraan yang ditunggu-tunggulah oleh universiti-universiti di luar negara yang bila ada UiTM Sport Fiesta ni, dia memang tunggu-tunggu kejuaraan ni. Memang dia suka datang ke UiTM untuk join this program. Okay, so waktu UiTM Sport Fiesta ni pun kita ada kita ada offer untuk you all menjadi sukarelawan. So you kalau tak menjadi atlet, you boleh jadi sukarelawan. So bila you jadi sukarelawan, you dapatlah kawan-kawan daripada luar negara. Nanti bila you jadi sebagai legend officer untuk tim dan sebagainya, you boleh dapat ramai kawan-kawan daripada luar negara. So you punya connection akan lebih ramai lah nanti, insyaAllah. Dan kita ada juga UiTM International Orienteering Championship. Dah 2 tahun dah kita menganjurkan UiTM International Orienteering Championship. Okay, ini kita buat setiap 2 tahun sekali. Okay, Pusat Sukan UiTM juga telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record dengan program-program yang kita buat. Salah satunya, pertama kita dapat untuk Malaysia Book of Record ialah program
jalur gemilang terpanjang di Puncak Kalapata pada 1 Mei 2002. Ini di mana kita menghantar pasukan daripada Majlis Sukan Pelajar kita untuk menawan Puncak Kalapata. Puncak Kalapata ni di Gunung Everest, merupakan base camp pertama untuk di Gunung Everest. So kita hantar kita punya grup kita daripada Majlis Sukan Pelajar. Okey, yang kedua, selepas balik pada Puncak Kalapata itulah terciptanya idea untuk menawan Gunung Everest, dan akhirnya kita telah berjaya mencapai kejayaan dengan menawan Gunung Everest pada 16 Mei 2004, di mana dua orang pelajar kita, saudara Mukharabin dan juga Datuk Mukharabin dan juga saudara Ahmad Ridwan, yang menjadi mendapat pengiktirafan Malaysia World Record sebagai the youngest to scale Mount Everest pada 16 Mei 2004. Kemudian kita ada largest college student participation in a run pada 25 Ogos 2007. Ini kita buat program larian kemerdekaan di mana melibatkan seluruh kampus UiTM. So kita mendapat pengiktirafan sebagai largest college student participation in a run pada 25 Ogos 2007. Dan anugerah keempat adalah the largest participation in orienteering event pada 13 April 2010. Ini satu program yang kita buat, program orienteering 1 Malaysia bersama pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Most numbers of representatives from a single university in Everest Summit Expedition pada 17 Jun 2013, di mana UiTM telah melahirkan paling ramai sekali pelajar dalam menaklukki Gunung Everest. Selepas kita hantar dua orang pelajar kita menaklukki Gunung Everest, dalam proses kita nak takluk Gunung Everest pada tahun 2004 tu, kita ada sekretariat pelajar kita. Pelajar-pelajar kita ni menjadi sekretariat tu. Selepas dah kita berjaya menaklukki Everest pada 2004 ni, pelajar-pelajar kita yang sebagai sekretariat ni pun, dia orang pun sebagai tim supporting group ni, dia pun nak menaklukki juga Gunung Everest. Dan akhirnya pada tahun 2013 dia buat satu lagi ekspedisi untuk menaklukki Gunung Everest, dan itulah menyebabkan kita mendapat Malaysia World Record untuk most numbers of representatives from a single university, yang maknanya kita melahirkan lebih ramai pendaki-pendaki Everest, yang bukan mudah dia untuk menaklukki Gunung Everest ni sebenarnya. Dan keenam, kita mendapat jalur gemilang terbesar terapung di permukaan air pada 30 Ogos 2014. Ini juga merupakan program merdeka yang kita buat. Ini dilakukan oleh kita punya kelab rekreasi kita, ini dikenali sebagai KRESMA. Kelab rekreasi kita telah mendapat pengiktirafan dari Malaysia World Record. Kemudian jelajah kasut roda terpanjang di semenanjung Malaysia pada 19 September 2015. Ini kita punya pelajar kita, saudara Azam, membuat penjelajahan kasut roda terpanjang di semenanjung Malaysia secara solo. Okey. And then pada tahun 2018 kita mendapat pengiktirafan daripada Malaysia World Record sebagai the largest kayaking expedition pada 27 Julai 2018, di mana kita telah menyeberangi Selat Melaka dengan menggunakan kayak. Pelajar-pelajar kita telah menyeberangi Selat Melaka dengan menggunakan kayak. Dan longest distance Alps hiking expedition pada 23 Februari 2019, di mana kita telah menaklukki banjaran Titiwangsa. Kita telah hantar pelajar-pelajar kita untuk menaklukki puncak-puncak tertinggi di banjaran Titiwangsa pada tahun 2019. Dan yang terbaru kita dapat pada 2020, iaitu the first university to play in all Malaysia Football Leagues pada 21 Februari 2020, di mana bila kita dapat masuk dalam Liga Super tu, maknanya UiTM FC telah menyertai semua kejohanan-kejohanan bola sepak peringkat kebangsaan, daripada Liga FAM, Liga Perdana, Liga Super, Piala Malaysia, Piala FA, Piala Belia, Piala Presiden, apa saja kejohanan yang dianjurkan oleh FAM, semua kita sertai. So kita menjadi universiti pertama yang menyertai semua kejohanan-kejohanan bola sepak, Liga Bola Sepak Kebangsaan. Okey, itu sahaja sedikit maklumat tentang apa yang ada di pusat sukan, apa kemudahan-kemudahan sukan yang ada dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri saya punya taklimat pada pagi ini, saya mau kenalkan sikitlah saya punya penlaras sukan yang you boleh datang pusat sukan, menghubungi diorang kalau you nak main sukan, apa sukan pun, ataupun nak menyertai kelab yang ada di UiTM ni lah. Okey. Pertama sekali, saya sebagai penlaras untuk permainan sukan utama, kita bagi beberapa kategori sukan, iaitu sukan utama, sukan pasukan, sukan alatan, sukan rekreasi, sukan kekuatan dan beberapa lagi sukan lain.
So untuk sukan utama ni iaitu seperti bola sepak, futsal, bola pantai, hoki, perahu layar dan sepak takraw. Saya merupakan penaras dia. You boleh datang jumpa saya dekat pusat sukan, dan saya juga merupakan penasihat kelab hoki. Dan Encik Zamri Abdul Kahar sebagai penaras untuk sukan pasukan iaitu rugby, bola tampar, bola keranjang, bola baling dan kriket. Encik Syarif Ismail penaras untuk sukan alatan, untuk memanah, lawan pedang, golf, woodball dan menembak. So kalau adik-adik tengok kat sini memang banyak sukan yang ada dekat UiTM ni. You name it, you akan dapat sukan tu je, InsyaAllah. Kalau you rasa sukan you tak ada dalam list ni, nanti you datang jumpa saya. So kita akan cari penaras untuk you nanti. Okey, Encik Syarif juga adalah merupakan penasihat untuk kolej Melati. Encik Hafiz Taha akan menjaga penaras untuk sukan air dan rekreasi, iaitu kayak, mendayung, wall climbing dan juga X game. Apa-apa sukan yang merupakan sukan rekreasi akan diuruskan oleh Encik Hafiz Taha. Dia juga merupakan penasihat kelab untuk kelab rekreasi kita, iaitu Kresma, dan juga penasihat untuk kolej NR. Encik Khairul Hafizin sebagai penaras untuk sukan kekuatan, iaitu olahraga, renang, basikal, bowling padang dan juga petang, dan merupakan juga penasihat untuk kelab runners dan juga penasihat untuk kolej Meranti. Encik Muhammad Syahir, ini dia akan jaga sukan dalaman yang melibatkan tamping bowling, catur, virtual sport ataupun e-sport. Ini adik-adik yang mana minat e-sport nanti akan datanglah jumpa dengan Encik Syahir ni. Encik Syahir ni akan bantu jugalah. Dia adalah penasihat untuk kelab UCC ataupun kelab untuk e-sport UCC ni, dan juga penasihat untuk kolej Melati. Puan Edi Syahadra, ini untuk sukan wanita dan sukan masa, itu bola jaring, senam aerobik, pasukan sorak ataupun line stroke tadi, dan juga frisbee. Dia juga penasihat untuk kelab catur dan juga penasihat kolej Mawar. Encik Saiful Rahmat untuk penaras untuk sukan raket, badminton, tenis, squash dan pingpong, merupakan penasihat kelab untuk frisbee dan juga penasihat untuk kolej Anggrek. Dan Encik Muhammad Hariri untuk sukan tempur, iaitu pencak silat, taekwondo, judo, karate, muay thai, tinju. So kalau ada sukan tempur lain yang you rasa tak ada dalam ni, you nak ni, jumpa dengan Encik Hariri. Kita akan letakkan di bawah Encik Hariri lah kalau ada sukan-sukan lain lah. Okey, Encik Hariri juga adalah penasihat untuk kolej Roger. Okey, adik-adik, itu sahaja taklimat saya pada pagi ini. Terima kasih kerana mendengar taklimat saya selama hampir lebih setengah jam ini. Saya harap info yang saya berikan ni berguna untuk adik-adik semua. Sekiranya ada pertanyaan ataupun sebagainya, jangan malu dan segan untuk datang ke pusat sukan. Jumpa dengan pegawai saya di sini, dengan staf-staf di sini. InsyaAllah kita akan membantu you. Yang pastinya, you bila datang ke UiTM ni, you jangan hanya memikirkan tentang belajar saja. So sebagai pelajar, sebagai saya, nasihat saya sebagai bekas pelajar UiTM, you datang ke belajar ke UiTM, you should enjoy yourself sebagai pelajar dalam kampus. So join apa-apa saja aktiviti kampus, tak kira lah aktiviti yang dianjurkan oleh pusat sukan ke, oleh pusat kurikulum ke, ataupun oleh kolej kediaman ataupun oleh fakulti dan sebagainya. You join saja program-program ni supaya you dapat tambah you punya input ataupun pengalaman-pengalaman, you punya kemahiran insaniah you yang lain, soft skill you, dari segi macam mana you nak bercakap, bertutur, macam mana you nak menghadapi orang lain dan sebagainya, dari segi pergaulan you, dari segi you punya linkage dan sebagainya. Amat berguna nasihat saya itulah. So you should enjoy yourself sebagai pelajar kampus. Jangan nanti bila you keluar, you nak cerita kat orang apa you buat kat kampus, belajar saja tapi you tak join benda lain. Jadi you tak ada benda you nak cerita. So enjoy yourself, datang pusat sukan. Jangan sampai habis belajar pun tak tahu pusat sukan kat mana. Datang tengok apa program kat pusat sukan, join, dan dapat merehatkan minda you, dapat mengurangkan stres you dan sebagainya. Kita akan cuba bantu you kat sini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Terima kasih semua. Assalamualaikum.